Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, Seberang Perai. Selamat menyertai sesi kali ini, iaitu struktur ayat. Susun semula perkataan-perkataan yang saya memberi di papan putih agar menjadi ayat yang penuh, yang tepat dari segi jalan bahasa dan yang betul. Okey, banyak kali kita acap kali kita melihat rencana atau artikel atau penulis bahasa Inggeris, kita tidak kisah sama ada mereka adalah pelajar atau pekerja. Kita tengok bahawa semua perkataan yang ingin digunakan memang digunakan, tetapi penyampaiannya akhir sekali apabila kita melihat ayatnya, kita tidak faham apa yang dia ingin sampaikan kerana jalan bahasanya tidak tepat, tidak betul. Tetapi perkataan-perkataan yang ingin digunakan itu memang ada. Sebab itu adalah penting kita belajar menyusun ayat mengikut struktur yang betul. Struktur dari segi Inggeris. Okey, jalan bahasanya mesti betul, penyampaiannya mesti betul, supaya pembaca dapat memahami apa yang kamu ingin sampaikan. Okey, so hari ini atau sesi ini saya akan menunjukkan kamu bagaimanalah dikira susunan ayat itu tepat. Okey, melalui latihan ini. Baik, sebelum saya bermula, izinkan saya untuk maklumkan bahawa buku saya yang kedua itu sudah siap dan esok 13 hari bulan Disember para pihak pencetak akan datang ke pejabat saya untuk memuat turun soft copy buku saya dan bawa ke kilang untuk dicetak. Buku ini, buku kedua, sebagaimana kamu sedia maklum, digunakan dua bahasa. Bahagian penerangan saya menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris supaya pembeli yang suka menggunakan bahagian bahasa Melayu untuk memahami peraturan dan penerangan itu dapat memahami konten dan dapat membuat latihan. Memang latihan itu dalam bahasa Inggeris sebab ini adalah English grammar, tetapi penerangan nota-nota saya gunakan dua bahasa. Jadi buku ini dua bahasa. Okey, tahap 2. Dan tahap 2 ini sama dengan tahap 1. Desainnya sama. Buku 1 hanya latar belakang sini biru langit. Tetapi buku yang kedua, yang biru langit ini ditukar ke warna purple, ungu, warna oppo. Tahun lalu saya telah membeli telefon bimbit Oppo dan saya telah memilih warna ungu, purple color. Dan kali ini saya ingin menggunakan ungu, warna ungu Oppo, sangat cantik. Di latar belakang memang itu lama sudah siap desain. Dan yang sini one tukar ke two. Tetapi desainnya sama sebab bukunya sama. Ada 7 buah. Jadi sebab bukunya bersiri, saya tidak mau banyak desain yang berlainan sebab bukunya sama. Dan jikalau kamu belum pernah WhatsApp kepada saya, silalah WhatsApp kepada saya 01978782999 jikalau kamu ingin memesan buku saya yang kedua, level 2. Dan ini level 1 masih ada stok. Jikalau kamu ingin mempunyai koleksi 7 buah buku semua dari keluaran yang sama, sama jugalah sekarang boleh memesan. Atau mungkin kamu ada fikir memesan 2 satu kali. Maksudnya book 1 and book 2 together. Okey, sama-sama. Okey, so ini untuk bahagian sini.
Dan sekarang saya beralih ke latihan untuk hari ini. Okey, kita tengoklah. Saya telah menulis students nombor pertama supaya kamu tahu mula dari sini. Okey, so biar kita cuba. So students, pelajar-pelajar. Kemudian mesti, must, diajar. Di ialah be, ajar ialah taught. M is are, was, were, be. Belakang. Jikalau belakangnya ing, contohnya is singing, was dancing, will be teaching. Ing itu digunakan sebagai membuat sesuatu. Dalam bahasa Inggris digunakan sebagai active voice. Ayat bangun membuat, maksudnya kita membuat perkara. Tetapi am, is, are, was, were, be, jikalau belakangnya ialah contoh taught ataupun taken, eaten, kita panggilnya past participle. Past participle ialah tempat ketiga. Tempat ketiga verb, kata kerja. Contohnya eat, makan. Tempat kedua ate, ate. Tempat ketiga eaten. Eaten ini dipanggil past participle. Jikalau kita gunakan be dan past participle, maksudnya dibuat oleh, maksudnya diajar. Dalam grammar kita panggilnya ayat pasif. Ayat bangun kena buat. Perkara itu dibuat oleh siapa atau apa. So di sini students mesti diajar untuk, ya selalunya kita cakap untuk, ramai orang fikir untuk itu for, tetapi untuk itu to pun boleh digunakan. Di sini saya tidak nak tulis for, saya tulis to. Maksudnya untuk itu bermaksud to juga digunakan, to untuk menandakan untuk. So di sini untuk menghargai, value. Value itu nilai. Value itu juga menghargai. Okey? Menghargai apa? Menghargai masa. Mengapa? Sebab masa, time. Begitu masa itu, masa ialah pun boleh, begitu berharga. Okey? So kalau saya tulis ayat ini, ayat yang tepat, yang betul, students mesti diajar untuk menghargai masa. Kerana, because. Masa, time, ialah, is, begitu, so, berharga, precious. Ini ayat yang penuh, yang tepat. Jalan bahasa yang tepat dan dapat menyampaikan erti, makna. Okey, pelajar-pelajar mesti diajar untuk menghargai masa, kerana masa begitu berharga. So students must be taught to value time because time is so precious. Okay? Yang kedua, kita boleh lihat I.
So I suka or sangat suka, love. Menggembara, melawat-lawat, so traveling. I love traveling. Mengapa? Because saya, I dapat. I gunakan N. Dapat, able to. Able to itu dapat. Melihat dunia. Dunia hanya satu, seperti matahari, seperti bulan. Kita gunakan the. So, dunia, the world. I am able to see the world. Okay? So, dalam bahasa Inggris, dan sekarang kita tulis ayat yang penuh. So, ayatnya ialah apa? I, saya, sangat suka, love. Menggembara, melawat-lawat, melancong pun boleh, traveling. Mengapa? Because saya, I, dapat, am able to, melihat, see, dunia, the world. So kita akan tengok grammar juga. Dunia hanya satu, jadi jangan lupa the. Dunia hanya satu, jangan lupa the. Kemudian, love traveling. Secara umum, dua kata kerja bersama-sama. Kata kerja yang kedua itu kita tambah ing. Love traveling, like singing, enjoy dancing. Dua kata kerja bersama-sama. Kata kerja yang kedua itu tambah ing. Apabila kita tambah ing, mungkin ia adalah nama terbitan, abstract noun, nama. Seperti ini nama, is a noun, activity. Ia juga mungkin verb. Ing itu mungkin juga kata kerja, ataupun kata kerja nama. Pokoknya dua kata kerja bersama-sama. Yang kedua itu secara umum atau most of the time kita tambah ing. Okay? So, begitu sahaja. Saya berharap kamu telah memahami dan suka akan video saya. Baru-baru ini saya ada gerak sedikit membuat naik video, ada rajin sedikit. Itu sebab itu kerana buku saya sudah siap, jadi saya ada sedikit masa lebih, sedikit masa untuk membuat naik video, untuk berkongsi-kongsi dengan rakan-rakan, dengan kalian. Dapat juga berjumpa kamu dalam video secara virtual. Oke, siapa tahu pada suatu hari nanti kita boleh berjumpa secara fisikal. Alangkah baiknya. Kamu boleh jumpa saya boleh jumpa dengan kamu secara fisikal. Saya mempunyai cita-cita untuk bertemu dengan subscriber, peminat saya, pengikut saya, followers. Penting sekali. Saya mempunyai cita-cita untuk berkembang, mengembangkan dunia saya di ibu kota, di Kuala Lumpur. Saya memang ada cita-cita. Dalam masa yang akan datang, saya bercita-cita ke Kuala Lumpur
dan mendirikan pejabat saya di sana. Mungkin ada peluang juga jikalau kita boleh berjumpa. Sangat baik bagi saya, ini satu impian. Tidak semestinya berlaku, tapi ini hanya cita-cita dan impian saya. Saya ada harapan bahwa pandemik ini akan berakhiran, negara kita selamat, kita semua selamat, dan saya boleh menganjurkan suatu aktiviti atau menganjurkan kelas intensif di mana kamu atau kalian boleh datang dan kita boleh mempunyai satu masa, satu sesi bersama-sama. Itu impian, itu cita-cita, itu mimpi. Sama ada ia akan menjadi kenyataan, reality. Itu lain harilah, tengok macam mana. Okay? Baiklah, setakat ini sahaja. Sila beri saya like, share dan subscribe, dan jangan lupa WhatsApp kepada saya 01778782999 jika kamu ingin memesan buku level 1 dan level 2. Level 2 pasti akan dikeluarkan dalam bulan Disember. Okey, jadi sekian, terima kasih dan sehingga kita berjumpa lagi.